ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Abu Talhah kita selaku pengerusi majlis kita pada malam ini. Yang saya hormati semua hadirin dan hadirat yang sudi hadir bersama pada malam ini bagi kita sama-sama meraihkan pembukaan semula Baitus Salam kita di bangunan ini, yang mana setelah kita terhenti begitu lama sebenarnya tazkirah di sini, dan alhamdulillah kita kembali semula beroperasi mulai bulan Oktober. Jadi berkebetulan kuliah saya adalah pada setiap hari Khamis, minggu yang pertama dan minggu ketiga. Dan hari ini pula bersamaan 1 Oktober. Jadi saya memulakan pengajian di sini setelah kali terakhir setahu saya juga merupakan yang terakhir sebelum PKP. Walaupun PKP adalah 18 Mac yang lepas, tetapi kita sempat 19 Mac tu hari kemudiannya. 18 Mac tu Rabu, 19 Mac tu Khamis yang saya sepatutnya dijadualkan, iaitu Khamis minggu ketiga, dan saya hadir. Dan selepas daripada itu Abu Talhah kata kita kena stop sebab kita takut melanggar PKP waktu itu. Dan itulah kali terakhir majlis kita yang ke-25 dalam kita mengupas dan membahas kitab Mukhtasar Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Kitab yang meringkaskan Zadul Ma'ad yang tebal itu, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, dan kitab ini adalah ringkasan bagi kitab tersebut. Dan sebelum kita pergi kepada perbahasan memulakan majlis kita pada malam ini, saya juga suka menasihatkan semua hadirin dan hadirat supaya kita kekal menjaga SOP yang diarahkan dari sudut penjarakan fizikal, dan juga kalau boleh kita dalam erti kata, walaupun kita duduk dalam dewan yang tidak berapa ramai, tetapi tidak ada masalah untuk kita mengikut. Sebab kita kalau boleh menjaga lebih baik daripada kita menanggung akibat. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kita pada malam ini berada pada majlis kali yang ke-26. Majlis kali yang ke-26 dalam huraian dan kupasan kitab kita ini. Dan kita telah masuk perbahasan yang ke-13, iaitu Faslun fi Kuttabihi sallallahu alaihi wasallam. Fasal pada menceritakan penulis-penulis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebut bahawasanya Nabi kita dahulu tidak tahu menulis dan tidak tahu membaca, sehingga kan disebut dalam hadis yang sahih, Inna ummatun ummiyah la naqra wa la naktub. Kita ni adalah, ataupun Nabi kata, kami ni adalah umat yang ummi. Dari sudut la naqra, kami tidak membaca, wa la naktub, kami tidak menulis. Dan begitu juga peristiwa yang berlaku ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di dalam Gua Hira itu. Ketika Nabi Gua Hira dahulu kan Nabi beribadat sebelum Nabi dipilih Allah menjadi Rasul. Dan pada waktu itu Nabi didatangi oleh satu malaikat. Dan malaikat itu tak lain tak bukan adalah Jibril alaihi salam. Dan Jibril ini dia memeluk Nabi, dia menutup Nabi dengan sayap dia sehingga Nabi rasa penat. Kemudian Jibril berkata kepada Nabi kita, Iqra, bacalah kamu. Kemudian Nabi memang mengakui pada ketika itu, ma ana biqari, aku tidak tahu membaca, kata Nabi. Jadi hakikatnya ramai orang ingat bahawasanya tak tahu membacanya Nabi, tak tahu menulisnya Nabi, tak tahu mengiranya Nabi adalah tanda Nabi itu mempunyai sifat kekurangan. Ini tidak tepat. Bahkan kalau Nabi tidak tahu membaca, Nabi tidak tahu menulis, itu bukan kelemahan bagi pihak Nabi.
atau pada batang tubuh Nabi. Tetapi itu adalah dalil yang menunjukkan benar-benar semua yang Nabi sampaikan adalah wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau seseorang itu dia tak tahu membaca, dia tak tahu menulis, tetapi apabila dia mendatangkan sesuatu yang hebat, yang ilmiah, yang berfakta, yang diterima oleh logik akal, maka pasti itu bukan daripada dia, tetapi daripada Allah. Jadi benar-benar sebagai dakwaan Nabi yang mengatakan baginda adalah utusan Allah. Lalu Nabi dalam banyak keadaan, Nabi ni dia berhajat kepada kutab. Kutab ni yang menulis bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah kita pun ada anjuran untuk menulis, ada anjuran untuk membaca. Masakan tidak, wahyu kedua ataupun saya minta maaf, wahyu pertama yang turun adalah Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Nampak? Tuhan yang mengajarkan manusia ilmu dengan mata pena. Jadi adanya Iqra, pembacaan, adanya pengajaran melalui penulisan. Jadi sebab itu wasilah nak dapatkan ilmu dua ini. Dia kita membaca dan juga kita menulis. Ulama sebahagian menyebut al-ilmu said. Ilmu ni ibarat haiwan buruan. Haiwan buruan ni bukan macam kucing. Kucing ni tak payah kita buru pun dia datang depan kaki kita. Maknanya tak ada masalah kita nak mendapatkan kucing. Tetapi haiwan buruan ni seperti kijang, seperti rusa, kita tengok susah nak dapat. Jadi maksud dalam erti kata ilmu ni susah nak dapat. Satu. Lepas tu pula haiwan buruan dia suka lari. Dia bukanlah sifat dia macam kucing yang duk belega pusing kat kaki kita. Tak, tetapi dia suka lari. Kita nak kejar dia tak dapat, dia lari. Jadi itulah sifat ilmu. Ilmu ni dia cepat lari, dia suka lari. Dia mudah hilang daripada diri kita. Lalu ulama kata al-ilmu said wal kitabatu qaid. Penulisan adalah cara untuk kita mengikat dia. Jadi kalau kita nak ikat ilmu, ikat dengan penulisan. Lagi kita banyak tulis, lagi kita mudah menghafal. Saya jujur sebut hadirin dan hadirat, bahawasanya masa saya belajar, saya ambil bahagian sanawi, yang orang kita sebut part sanawi tu. Dan tingkatan 6 saya pula, saya ambil stam, sijil tinggi agama. Di sekolah menengah Raja Nazrin Shah, Abu Talha mungkin tahu, di Kampung Gajah. Jadi kita hadir sekolah dalam masa 10 bulan, kita ada 10 subjek dalam bahasa Arab. Semuanya belajar silibus Al-Azhar. Fully in Arabic. Dan kita belajar dalam bahasa Arab, dan bahasa Arab ni yang paling susah bila kita nak jawab exam. Sebab tu bukan bahasa kita. Tapi tak pelik orang Melayu ni, bahasa Melayu pun kadang-kadang C. Jadi sebenarnya bergantung juga pada individu. Tetapi susah sebab dia bukan bahasa kita. Jadi saya ada satu teknik. Nak mudah hafal, kena tulis balik apa yang kita nak hafal itu. Jadi saya tulis. Sama dengan Quran. Kalau kita nak hafal Quran, tulis dia. Cuba tulis. Bila kita selalu tulis sambil kita mengulang, baca pula dalam semayang, lagi mudah nak melekat. Itu dia. Jadi dia berhajat, Nabi kita berhajat kepada penulisan untuk dihantarkan kepada orang-orang lain yang ada manfaat, yang ada kaitan. Pada kuliah kita yang lepas, pada 19 Mac 2020, kita sebut 2 orang dah. Iaitu penulis bagi Nabi SAW beramai. Pertama Abu Bakar Siddiq. Yang kedua Omar. Dan kedua ni adalah topik yang menjadi perbahasan dan kupasan kita pada kuliah yang ke-25 dahulu. Dan pada malam ini, kuliah yang ke-26, kita dapat lihat yang ketiganya selepas Abu Bakar dan Omar adalah Amirul Mukminin Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan Uthman ibn Affan ini kita tahu dia dari sudut hubungan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Uthman adalah menantu Nabi. Dan Uthman diberi gelaran Zunnurain, yang memiliki 2 cahaya. Kerana beliau berkahwin dengan 2 anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama Ruqayyah, keduanya Ummu Kulthum.
Jadi beliau berkahwin dengan kedua anak perempuan tersebut dan ini fadilat utama bagi Osman. Fadilat utama bagi Osman. Dan Osman radhiyallahu anhu dipilih untuk menjadi khalifah selepas kewafatan Umar ibn al-Khattab. Seperti yang kita maklum dalam bab perlantikan pemimpin ini untuk mengepalai bala tentera umat Islam, tidak sama sejarah yang berlaku daripada satu individu kepada individu yang lain. Kalau kita tengok pada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dari sudut sirah, dari sudut sejarah, Nabi tidak pernah menentukan mana-mana individu untuk menjadi pengganti beliau. Nabi tak pernah sebut secara spesifik, secara khusus. Tetapi ada isyarat. Di sini difahami oleh sebahagian ulama. Ada isyarat ketika mana Nabi melihat Abu Bakar ni menjadi imam salat. Dan Nabi lihat dalam keadaan waktu itu Abu Bakar sedang memimpin salat menjadi imam. Kemudian Abu Bakar pun tengok dengan anak mata dia dan dia bagi isyarat kepada Nabi untuk pergi ke depan menjadi imam. Tetapi Nabi bagi isyarat kepada Abu Bakar, teruskan salat. Maknanya Nabi tak bantah Abu Bakar jadi imam kepada umat Islam. Dalam erti kata Nabi redha. Jadi menjadi imam salat, maka sebahagian ulama menjadikan itu ataupun sebahagian sahabat menjadikan itu dalil paling utama. Abu Bakar selayaknya menjadi khalifah selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi berbeza pula Abu Bakar dengan Nabi nak menggambarkan benda ni bukan qat'i. Abu Bakar dia tentukan siapa jadi pengganti dia. Walaupun begitu, orang tak kata yang Abu Bakar menyelisihi sunnah sebab ini dalam bab urusan keduniaan. Dalam bab urusan keduniaan samalah seperti bagaimana cara sepatut kita menguruskan keuangan kita. Yang ni bab dunia. Macam mana sepatutnya kita menguruskan pentadbiran itu, pengurusan ini dan itu. Jadi ini adalah bab-bab duniawi yang kita diberikan keluasan di sisi syarak. Jadi termasuk perlantikan pemimpin itu. Jadi sebab itu Abu Bakar dia tetapkan Umar siap-siap. Dan Umar dibai'ah, maknanya diikat janji setia oleh semua sahabat pada ketika itu, termasuk Osman, termasuk Ali. Jadi selepas wafatnya Umar, disebabkan dibunuhnya Umar oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi itu, maka naiklah Osman sebagai pemimpin. Selepas pentadbiran, khalifah kita yang kedua itu. Maka Osman ni naik. Dan Osman memerintah paling lama daripada keseluruhan Khulafa Ar-Rashidin. Dia memerintah selama 12 tahun. Dan diriwayatkan bahawasanya 6 tahun terawal dipenuhilah dunia itu dengan kebaikan. Dan bukanlah bermakna 6 tahun yang kedua itu tidak dipenuhi, tetapi oleh kerana berkembang luasnya umat Islam, maka waktu itu muncullah puak-puak yang disebut sebagai golongan munafik. Waktu itu dia makin merebak, dia makin berkembang. Di sini tak pelik sebenarnya. Lagi ramai orang, memanglah lagi ramai yang masalah. Tetapi bukanlah bermakna mereka majoriti, tak, tetapi ada. Maka adalah yang mula menimbulkan fitnah kepada Osman. Ada yang kata Osman ni banyak mendahulukan kaum kerabat dia untuk dilantik sebagai gubernur-gubernur. Biasalah. Daripada dulu hal ini berlaku, inilah politik sebenarnya. Dia banyak ada masalah sedikit. Lalu apabila berlaku keadaan sedemikian, maka sampailah kepada tahun yang terakhir Osman memerintah dan ketika itu beliau pun telah begitu tua, 80 tahun lebih. Dan Osman mendapat maklum, dan Osman ni hakikatnya memang dia dah tahu yang Rasulullah sebut dia bakal mati syahid. Yang ni hebatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ini mukjizat. Nabi sebut dalam hadis yang sahih itu, ketika baginda ataupun bersama dengan 3 orang sahabat, Abu Bakar, Osman dan juga Umar. Ada 4 orang di atas bukit Uhud dan tiba-tiba bergegar Uhud. Dan Nabi sebut kepada Uhud, "Usbut Uhud, innama alaika nabi was-siddiq wasyahidan." Tetaplah kamu wahai bukit Uhud, di atas kamu pada saat ini ada seorang nabi, ada seorang siddiq dan ada 2 orang syahid, kata Nabi SAW. Nabi merujuk kepada pribadi baginda, as-siddiq merujuk kepada Abu Bakar dan syahidan merujuk kepada siapa lagi kalau bukan Umar dan Osman. Mereka dah dapat dah gambaran asas bagaimana mereka mati. Disebut oleh Nabi SAW. Dari sudut Nabi mengatakan keduanya syahid. Dan bukti jelas Umar mati syahid dahulu.
Iaitu Omar mati dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah itu tadi, Al-Majusi. Tetapi Osman pun juga dia mati dibunuh juga. Dan ketika itu beliau sedang membaca Al-Quran sebenarnya. Di tangan beliau ada mushaf. Di tangan beliau itu ada mushaf. Tetapi berbezanya pembunuhan Omar dengan Osman, pembunuh Omar diketahui, pembunuh Osman tidak diketahui. Sebab Osman tu ketika itu dia bersendirian. Omar ni tidak. Omar ketika dia sedang memimpin salat. Kan salat biasanya berjamaah, memang ramai orang akan ada dan orang boleh kejar. Orang tahu siapakah yang melakukan perbuatan jahat. Tapi Osman ketika itu dia sedang bersendirian. Maka ada orang masuk. Jadi oleh kerana itu wafat Osman radhiyallahu taala anhu. Dan hakikatnya Osman ini disifatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau nak dibanding antara Abu Bakar, Umar, Osman, Nabi lebih segan dengan Osman. Bukanlah makna Nabi tak segan dengan Abu Bakar, Umar, tapi Osman ni sebab dia ni pemalu sangat. Jadi Nabi pun segan dengan dia yang bersifat terlampau pemalu itu. Dia panggil dalam bahasa Arab asyaddul haya, sangat-sangat bersifat pemalu. Jarang lelaki ni, kalau jumpa lelaki yang penyegan ni kita jarang jumpa. Dia jenis macam segan, dia malu. Tapi macam kita sebutlah, malu ni ada tempat dia. Nanti kadang kita tanya, kenapa tak nak jadi imam? Saya malu, dia kata. Yang ni malu yang tak tepat. Kenapa tak nak jadi tukang azan? Malu juga. Kenapa tak nak baca khutbah? Saya malulah. Nampak? Yang ni malu yang tidak kena pada tempat. Kenapa tak nak tanya soalan bila kadang-kadang dibuka majlis sesi soal jawab? Saya malu nak bertanya. Jadi malu-malu ini tidak perlu. Tetapi ada malu yang perlu. Yang pelik individu yang malu jadi imam, bila depan perempuan dia paling tak tahu malu sekali. Piwit. Nampak? Boleh minta nombor, macam-macam. Yang ni kontradik. Tetapi Osman ni dia malu pada tempat dia. Jadi dia malu pada tempat dia sehingga pada suatu hari kata Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Nabi punya malam adalah malam bersama Aisyah. Maknanya ada hari-hari giliran Aisyah untuk Nabi bersama dengan Aisyah. Abu Bakar datang jumpa Nabi. Waktu tu ada riwayat kata betis Nabi terselak, ada riwayat kata peha. Ada dua riwayat. Bila Abu Bakar masuk, Nabi langsung tak tutup, biar je. Dan masuk pula Umar selepas daripada itu, pun Nabi biar. Sebahagian kata betis terdedah, sebahagian kata peha terdedah. Dan ketiganya masuk Osman. Bila masuk Osman, cepat-cepat Nabi tutup. Kemudian Aisyah, selepas mereka semua balik, Aisyah tanya, kenapa keadaan macam tu? Lalu Nabi kata, tidak patutkah aku malu dengan seorang lelaki yang malaikat pun malu dengan dia? Mimman tastahi minhul malaikah. Tak patutkah ama astahi mimman tastahi minhul malaikah? Tak patutkah aku, wahai Aisyah, aku rasa malu dengan seorang lelaki yang malaikat rasa malu dengan dia? Nampak? Itu Osman, dan dia salah seorang daripada katibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penulis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya tak timbullah kalau ada istilah orang nak kata agama Islam dipelopori oleh individu yang tidak ada kemahiran menulis dan membaca. Tidak. Sebab apa? Ni Abu Bakar pandai menulis, Umar pandai menulis, Osman pandai menulis. Tetapi pada hak Nabi itu adalah keistimewaan Nabi. Tapi pada selain Nabi, kita katalah orang yang tak tahu membaca, mungkin dia ada lemah sedikit. Demikian orang yang tak tahu menulis. Lalu kita kata, kita galakkan umat Islam pandai menulis, pandai membaca, pandai mengira. Sebab pada hak kita, tak pandai itu dianggap satu kelemahan. Tetapi pada hak Nabi, itu adalah satu kelebihan. Dalil paling jelas menggambarkan semua yang Nabi sampaikan adalah wahyu daripada Allah. Dan kemudian yang keempatnya selain daripada Osman adalah Ali. Nampak? Semua khulafa ar-Rashidin hakikatnya pernah berkhidmat kepada Nabi sebagai penulis bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ali bin Abi Talib ini juga adalah hubungan dia dengan Nabi selain daripada hubungan menantu kerana dia berkahwin dengan anak perempuan Nabi yang bernama Fatimah itu. Ali bin Abi Talib adalah sepupu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut datuk mereka tu sama, iaitu Abdul Muttalib. Bapa mereka adik-beradik, Abdullah dan Abu Talib, adik-beradik. Abdullah adalah ayahanda kepada Nabi kita Rasulullah SAW.
manakala Abu Talib adalah ayah kepada Ali bin Abi Talib. Itu. Mereka ini sepupu. Jadi kalau orang tanya, siapa dalam kalangan 4 khulafa' Rashidin yang paling dekat nasab dia dengan Nabi? Jawabnya Ali. Aqrabuhum nasaban ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nasab yang paling hampir. Bukan bermakna Abu Bakar ni bukan Quraisy, Abu Bakar Quraisy juga. Omar pun bangsa Quraisy, Osman pun Quraisy, dan Nabi adalah Al-Qurashi. Muhammad ibn Abdullah Al-Qurashi sebenarnya. Nabi kita ni berbangsa Quraisy. Mereka ni pun Abu Bakar ada kaitan nasab keturunan. Omar ada kaitan juga. Osman pun ada nasab yang sama. Tetapi apa beza nasab mereka dengan nasab Ali dengan Nabi? Bezanya Ali lebih dekat. Aqrabuhum. Yang paling dekat nasab keturunannya dengan Nabi SAW adalah Sayyiduna Ali bin Abi Talib. Beliau Amirul Mukminin. Dan beliau adalah menjadi khalifah selepas wafatnya Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Tetapi pada zaman pemerintahan Ali, banyak berlaku satu peristiwa-peristiwa yang besar dalam sejarah Islam. Dan kadang-kadang peristiwa itu bila kita mengenangkan yang kita belajar dalam bab-bab akidah, kalau tuan-tuan membaca kitab Syarhus Sunnah karangan Al-Imamul Barbahari, Al-Imamul Muzani, mereka ada sebut satu perkara. Bila disebut tentang para sahabat, jangan kita berlebih-lebihan. Maknanya menceritakan apa yang berlaku dalam kalangan mereka. Bukanlah maksudnya sebab para sahabat ini kita tahu mereka ini adalah golongan yang Allah redha. Tetapi itu tidak sama sekali mengatakan yang mereka bukan maksum. Yang mengatakan dalam erti kata boleh berlaku kesilapan daripada pihak mereka. Tapi kita tak menyebut yang tidak baik tentang para sahabat. Kita hanya menceritakan tentang para sahabat dengan kebaikan-kebaikan. Sebab itu sebahagian ulama menyebut. Antaranya saya baca dalam kitab Hiqbah Minat Tarikh. Hiqbah Minat Tarikh. Penulis kitab dia menyebut bahawasanya fitnah yang pertama berlaku selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembunuhan Sayyiduna Uthman. Yang inilah boleh dikatakan fitnah terbesar yang berlaku selepas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab pada waktu itu kita pun tahu nak cari pembunuh seorang pemimpin dunia ataupun pemimpin negara bukan mudah. Dalam keadaan umat Islam besar, empayar Islam luas. Banyak negara sudah ditakluk oleh Islam pada ketika itu, menjadikan semua jajahan-jajahan takluk dia itu semua berada di bawah pentadbiran Khalifah Amirul Mukminin ini tadi. Jadi bila dia dibunuh, dalam keadaan dia dibunuh ketika itu beliau bersendirian. Tidak sama keadaannya dengan Omar yang sedang berjamaah itu. Jadi oleh kerana itu suka untuk kita mencari pembunuh dia. Jadi manusia dari kalangan sahabat terbahagi kepada dua. Ada golongan atau ada kelompok yang mereka ni menggesa supaya dicari segera siapa pembunuh Osman ni. Dia kata Osman ni kan menjadi Amirul Mukminin ketika itu beliau menetap di Madinah. Dan tuan-tuan, ini satu perkara yang penting. Sebenarnya, para sahabat yang digelar sebagai muhajirun, semuanya mereka ni memang nak mati di Madinah. Dan memang menetap di Madinah. Mereka tak patah balik ke Mekah. Dah ada sebab. Ada sebabnya apa? Sebab orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah ni, dia hijrah kerana siapa? Allah. Jadi bila dia hijrah kerana Allah, itu adalah ibadat dia sebenarnya. Jadi dia takut kalau dia balik semula ke Mekah dan mati di Mekah, itu akan memadamkan atau mengurangkan pahala hijrah. Memang ada para sahabat yang begitu, sampai tahap begitu. Antaranya adalah Sa'ad Ibnu Abi Waqqas. Bila dia berada di Mekah, ketika itu dia jatuh sakit. Nabi datang ziarah sebab waktu itu adalah tahun Nabi ataupun haji wada' tu yang dia panggil haji yang terakhir itu, haji perpisahan itu. Pada waktu itu Nabi datang ziarahi dia yang sedang sakit. Lepas tu dia tanya kepada Rasulullah, dia kata, "Wahai Rasulullah, adakah aku ni akan ditinggalkan oleh kawan-kawan aku?" Maknanya golongan lain, jemaah haji yang lain, adakah sahabat-sahabat aku muhajirin ni akan tinggalkan aku di Mekah ni, biarkah aku mati di Mekah dan mereka pulang semula ke Madinah? Lalu dibahaslah kenapa saat ni dia berkata macam tu. Sebab rupanya muhajirin yang dah berhijrah ke Madinah, mereka tidak mahu pulang semula ke Mekah.
untuk mereka mati. Kalau mereka nak mati, mati di Madinah. Sebab mereka anggap itu hijrah. Hijrah kerana Allah dan takut mengurangkan pahala hijrah dan takut kadang-kadang sebahagian mereka beranggapan tidak diterima hijrah mereka. Yalah, sebab macam kita lah. Kalau kita ni dah orang kata berpisah dengan satu orang. Orang kata X dia lah. Orang kita bukan X, Xs. Maknanya banyak X dia. Jadi kita kata dia ada XX dia. Tiba-tiba nak balik-balik. Mesti dia tak nak. Sebab dia kata, aku dah tinggalkan dia. Mesti aku nak tinggalkan selama-lamanya. Macam itulah perumpamaan dan keadaan. Dan begitu juga yang berlaku pada Osman. Osman mati di Madinah. Mereka semua ni duduk di Madinah dah. Jadi bila mati di Madinah, waktu itu siapa juga yang berada di Madinah adalah semua isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan antaranya yang paling kita katakan paling bersemangat dan bertenaga adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sebab kita boleh katakan Aisyah ni boleh kata paling muda. Dia semangat, dia bertenaga. Ketika Rasulullah wafat pun dia masih muda lagi dalam usia walaupun awal 30-an begitulah ataupun 20-an 30-an. Dia tidaklah sampai 40-50. Tetapi ketika itu nak dibanding dengan isteri-isteri yang lain, maka dia yang paling vokal. Maka dia pun ingin mencari siapakah yang bertanggungjawab menumpahkan darah pemerintah di tempat tumpahnya darah suami dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu pada ketika itu berlakulah dialog demi dialog dan perbahasan demi perbahasan, dan Aisyah disokong oleh dua sahabat, antaranya Talhah bin Ubaidillah dan juga Az-Zubair ibn al-Awwam. Ni semua kibarus sahabah, sahabat-sahabat yang utama yang ada jaminan syurga kepada mereka itu. Dan dua peristiwa yang berlaku, apa dia? Peperangan Jamal dan satu lagi adalah peperangan Siffin. Jadi ini adalah sejarah yang kita katakan. Dan semua ni adalah selepas wafatnya Osman radhiyallahu taala anhu. Sehingga kata-kata Ali bin Abi Talib pada peristiwa peperangan Jamal itu yang melibatkan kematian Talhah dan juga Az-Zubair ibn al-Awwam, dia kata kepada anak dia Al-Hasan, dia kata, alangkah bagus kalau bapakmu mati puluhan tahun yang dahulu. Maknanya 20 tahun yang dulu kan bagus kalau aku mati supaya aku tak perlu melihat keadaan yang berlaku pada hari ini. Tetapi Ali ada ijtihad dia, sahabat yang lain yang bersama dengan Aisyah, mereka juga ada ijtihad masing-masing. Ali kata tangguh dahulu sebab macam mana kita nak mencari keluasan umat Islam, siapa pun boleh jadi orang dia. Kita tak tahu siapa betul, siapa salah. Dahulu mana ada CCTV, mana ada Facebook, mana ada Interpol. Tidak ada. Jadi oleh kerana itu dia akan menjadi susah seketika. Dan kemudian selain daripada Ali, antaranya adalah Az-Zubair yang menjadi penulis bagi Nabi SAW. Yang kelimanya adalah Az-Zubair. Dan Az-Zubair di sini merujuk kepada Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhu. Juga yang disebut sebagai 10 yang mendapat jaminan syurga. 10 yang mendapat jaminan syurga. Az-Zubair ibn al-Awwam. Dan Zubair ini antara salah satu fadilat dia, dia ni disebut sebagai hawari bagi Nabi SAW. Ada hadis yang menyebut likulli nabiyyin hawari. Setiap nabi ni ada hawari. Hawari ni macam orang kanan. Dia punya hulu balang. Itu istilah dia. Setiap nabi ada hawari, ada pelindung dia, ada dia punya hulu balang dia. Dan kata Nabi SAW, wa hawariyi Az-Zubair ibn al-Awwam. Dan hawari bagi aku adalah Az-Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Az-Zubair ni adalah menantu kepada Abu Bakar. Menantu kepada Abu Bakar As-Siddiq kerana beliau berkahwin dengan anak perempuan Abu Bakar, iaitulah Asma bintu Abi Bakar. Asma berkahwin dengan Az-Zubair ibn al-Awwam, dapat beberapa anak yang juga tokoh besar. Antaranya Abdullah ibn Zubair dan satu lagi Urwah ibn Zubair. Maknanya beruntungnya Abdullah ibn Zubair dan Urwah ibn Zubair ni, ayah dia dapat jaminan syurga, datuk dia pun dapat jaminan syurga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah kita boleh cuba gambarkan, kita tengok macam mana keluarga sekeliling Nabi ni dibentuk. Dibentuk dengan orang-orang baik je. Dia nak kahwinkan orang itu, dia nak berkahwin dengan orang apa, dia akan cari yang terbaik. Tengok. Sebab itu kalau kita tengok yang ni Osman adalah menantu Nabi, nampak?
Ali menantu Nabi, walaupun mereka sepupu. Abu Bakar bapa mertua Nabi, Umar bapa mertua Nabi. Jadi hubungan tu ada, kaitan tu ada. Mereka nak nikahkan dengan orang-orang yang saleh. Ini yang disebut dalam hadis, iza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh. Wahai bapa-bapa, dalam kurungan wahai wali-wali nikah, bila sampai kepada kamu seorang lelaki yang mana kamu redha agama dan akhlak dia, kahwinkan jelah dia dengan anak perempuan kamu. Illam taf'alu, kalau kamu tak buat, takun fil ardi fasadun kabir. Kalau kamu tak buat begitu, maknanya kahwin dengan orang tak ketahuan hala, akan berlaku dalam muka bumi ni fasadun arid ataupun fasadun kabir, kerosakan yang besar. Sebab masalah banyak yang berlaku rupanya dalam dunia kita pada hari ini adalah masalah rumah tangga. Daripada mana datang negara? Negara ni dibentuk daripada penduduk dia. Dan penduduk ni dia sepatutnya komuniti makin kecil. Dia makin mengecil sebenarnya. Daripada negara ada negeri, daripada negeri ada daerah, daripada daerah boleh jadi ada kampung. Dalam kampung tu, di mana pula dia punya kependudukan dia? Keluarga lah. Institusi keluarga itulah yang membawa kepada institusi negara. Dan selebihnya dunia. Jadi kalau keluarga ni dah gagal, dia akan melahirkan yang lain-lain pun bila dia bergaul dengan orang, bergaul dengan kegagalan tu. Jadi bahaya, implikasi dia bawa bahaya. Sebab itu kita amat duka cita tengok pada hari ini, banyak berlaku kes sumbang mahram. Berlaku. Macam mana saya tahu berlaku? Sebab saya dalam 2 minggu lepas terlibat program di penjara Kajang. Rupanya memang diberitahu, sampai ada soalan hukum memang ditanyakan oleh banduan sendiri, macam mana nasib seorang anak perempuan dirogol oleh bapa dia, kemudian anak perempuan tu melahirkan anak kepada bapa dia itu, macam mana anak tu perempuan lahir, hubungan dia dengan bapa tu adakah tok, adakah bapa, dan hubungan dengan adik-beradik kepada mak dia. Sudah. Tak kepening jadinya gitu. Rosak nasab, ikhtilat, dia ambil bercampur nasab habis. Dan benda, saya kata kepada ustaz bahagian penjara, saya kata, ustaz, mudah-mudahan kes ni kes yang soalan yang direka ya, bukan betul-betul berlaku ya. Dia kata, ustaz, kalau tak berlaku saya tak tanya. Memang betul ada. Memang betul rupanya kes macam tu berlaku. Sampai tahap dia tanya, macam mana dia boleh tak dia benci ayah dia sebab buat dia macam tu. Dan macam mana nanti dia nak kahwin, adakah ayah dia sahaja yang boleh jadi wali, yang macam tu. Jadi kita jawab. Dan menariknya program itu, soalan-soalan semua daripada banduan. Tapi banduan tak terlibat lah. Susah pula saya nak menjawab depan banduan. Tetapi mereka wakilkan kepada pegawai-pegawai agama penjara. Jadi di situ dikumpulkan semua soalan sehingga dibukukan. Bayangkan hebatnya orang-orang banduan ni. Banyak ada masalah nak tanya tentang hukum hakam agama. Tapi mereka tak ada ruang. Tapi kita ni alhamdulillah, kadang saya pergi setiap minggu ke masjid-masjid. Ada soalan, semua senyap. Nampak? Itu masalah. Jadi kita kata berbezalah keadaan. Jadi berbalik kepada perbahasan kita ini, yang kelimanya Az-Zubair ibn al-Awwam sebagai penulis bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya yang keenam adalah Amir ibn Fuhairah. Amir ibn Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni nama dia kita jarang dengar. Nak dibanding dengan Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, Az-Zubair ibn al-Awwam. 5 yang awal ni famous sangat sebab ini adalah kibarus sahabah. Sahabat-sahabat yang kibar. Tetapi Amir bin Fuhairah ni kita kata bahawasanya nak menjadi sahabat Nabi, dia mesti kena ada berapa ciri? 3 ciri. Yang ni disebut oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah. Ibnu Hajar dia kata sahabat ni adalah satu, man laqiyan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia mesti pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah bertemu ni yang mahal ni. Sebab tu kita bukan sahabat. Sebab kita tidak pernah bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula ada orang dia tiba-tiba mendakwa dia ni sahabat Nabi. Dia kata, ustaz, saya sahabat Nabi. Kita tanya dia, awak pernah jumpa Nabi? Saya tak pernah jumpa Nabi. Habis kenapa awak mengaku yang awak ni sahabat Nabi? Kenapa pula saya bukan sahabat Nabi, ustaz? Nama saya Abu Bakar, dia kata. Kita kata, ya Allah,
Walaupun nama dia Abu Bakar, tetapi ciri yang pertama ini, dia tak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Dan tidak cukup semata berjumpa, dia kena beriman dengan Nabi SAW. Dan tidak cukup semata beriman, dia kena, orang kata, mati dalam keadaan beriman. Jadi dia bukanlah dianggap atau dikatakan yang sahabat ni mesti yang level-level legend je. Maknanya generasi yang kibar-kibar ni sahaja macam. Tidak. Tapi siapa sahaja yang berjumpa, baik lelaki, baik perempuan, baik yang celik, baik yang buta. Sebab itu Nabi ada sahabat buta. Walaupun dia tak pernah lihat Nabi, tapi dia berjumpa dengan Nabi SAW. Antaranya Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang buta itu, merangkap muazzin Nabi di Madinah Al-Munawwarah. Tetapi menariknya, Abdullah ibn Ummi Maktum, dia ni kan dia buta. Dan ada satu ayat Quran yang diturunkan, Allah tegur Nabi berkenaan dengan Abdullah ibn Ummi Maktum ni. Iaitu surah yang tuan-tuan mungkin hafal itu, Abasa wa Tawalla itu. Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma, kata Allah dalam Quran. Yang ni ayat ni sebenarnya Allah tegur Nabi kita. Dia berpaling, dia bermasa muka dan dia berpaling. Abasa ni bermasa muka. Wa tawalla, dan dia berpaling, yakni beralih arah. An ja'ahul a'ma, ketika datang seorang lelaki buta kepada dia. Nampak? Maknanya Nabi ni bila datang Abdullah ibnu Ummi Maktum, dia berpaling, dia masa muka sikit. Allah tegur. Satu poin faedah yang kita boleh dapat. Saya tanya, orang buta ni nampak ke kita? Dia tak nampak, dia buta. Macam mana dia tahu kita masam, kita tak masam muka? Dia tak tahu pun. Tetapi kita tahu kita masam muka kepada orang yang tak nampak kita. Itu pun Allah tegur. Jadi kalaulah kepada orang buta kita tidak boleh bermasam muka, macam mana dengan orang yang celik? Orang yang kita nampak, dia tengok kita, kita tengok dia, pun kita masam muka, kita berpaling daripada dia. Ini lagi Allah tegur. Yang ni lagi Allah tak benar. Sehingga kan dalam surah Luqman Allah kata wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu paling pipi kamu daripada orang ramai. Orang paling pipi kan dia cemoh, dia panggil. Dia malah, contoh. Dari sudut dia nak masam muka. Yang ni tidak dibenarkan. Jadi begitu juga dengan orang yang muda, orang yang tua, kanak-kanak, dewasa, yang celik, yang buta, yang lelaki, yang perempuan, yang senior, yang junior, semuanya digelar sahabat sekiranya dia ada ciri ni. Begitulah dengan Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah dia tidak semasyhur Abu Bakar, tetapi dia adalah maula kepada Abu Bakar. Yakni dia pembantu Abu Bakar Siddiq. Dia berkhidmat kepada Abu Bakar Siddiq. Dan sebab itu antara peranan dia besar adalah ketika peristiwa hijrah. Ketika peristiwa hijrah. Sebenarnya Nabi kita SAW ni bukanlah baginda berdua sahaja dengan Abu Bakar dalam perjalanan tu. Adalah tukang tunjuk jalan yang kita kata Abdullah bin Uraiqid itu. Dan antaranya lagi adalah Amir bin Fuhairah pun terlibat juga. Dari sudut dialah yang menjaga dan mengikat tunggangan ataupun kambing milik Abu Bakar itu. Jadi mereka terlibat antara usaha-usaha dalam hijrah. Tetapi orang kata main individunya Rasulullah dan Abu Bakar. Hatta dalam gua Saur pun yang ada siapa? Dua orang tu je. Dua orang sahaja. Sebab itu kita kata Abu Bakar ni dia mempunyai kedudukan paling terhormat. Bayangkan, satunya, Nabi SAW, bila dapat sahaja arahan untuk berhijrah, yang ni kan orang kita bahas dahulu, adakah Nabi pelarian ataupun tidak. Tetapi kita kata Nabi dapat arahan. Bila dapat sahaja arahan berhijrah daripada Allah, maka perkara pertama yang Nabi kita SAW buat adalah apa? Pergi ke rumah Abu Bakar Siddiq. Nabi pergi ke rumah Abu Bakar. Dan kata Abu Bakar, Rasulullah datang pada waktu tengah hari. Datang waktu tengah hari. Tuan-tuan, hari Sabtu Ahad, tengah hari kita ni biasa buat apa? Kadang-kadang boleh jadi berehat. Hari kerja takkan tidur juga kan? Yalah, waktu rehat tidurlah. Tetapi kadang-kadang Sabtu Ahad lah masa kita berehat. Maknanya kebiasaan waktu tengah hari ni orang tidur sekejap, qailulah ke apa ke. Lalu Abu Bakar ni dia dapat satu feel. Dia kata, Nabi ni jarang datang waktu Zuhur ni. Waktu tengah hari. Jadi bila Nabi datang, mesti ada sesuatu benda besar dia nak sampaikan.
Macam kawan-kawan kita lah, datang ketuk pintu rumah kita pukul 2 pagi. Takkan dia datang, kita tanya dia datang sebab apa? Nak ziarah lah, dah lama tak datang ziarah. Oi, kita kata, apa kena awak ni? Tapi dia kata, oh rupanya ada kecurian. Ataupun ada kebakaran, atau ada kematian. Ada berita penting, betul dia akan datang. Jadi sama Nabi. Nabi datang pada waktu yang bukan waktu kebiasaan ziarah, untuk Nabi bawa satu berita penting, apa dia? Iaitulah Nabi kata ke Abu Bakar, Annallaha qad azina li fil khuruj. Allah dah beri keizinan kepada aku untuk keluar berhijrah. Dan selepas daripada itu, automatik Abu Bakar ni ditanya Rasulullah, As-suhbatu ya Rasulullah, nakkah kamu aku menemani kamu wahai Rasulullah? Nabi takkan datang tanpa tujuan dan cerita benda tu tiba-tiba sahaja. Mesti Nabi ada hajat di sebaliknya. Tapi Nabi nak arahkan, benda tu kan melibatkan nyawa. Benda tu kan melibatkan cabaran. Benda tu kan melibatkan ancaman. Jadi Abu Bakar sendiri yang offer. Dia kata, As-suhbatu ya Rasulullah. Perkataan apa digunakan? Perkataan suhbah. Itulah sahabat. Dalam erti kata, Abu Bakar menjelaskan kepada kita yang sahabat ni bukan ada ketika senang sahaja. Tetapi sahabat adalah individu yang bersama kita ketika susah dan juga ketika senang. Jadi oleh kerana itu, Abu Bakar teman. Dan antara yang menguruskannya adalah Asma, antaranya Aisyah yang ni uruskan bekalan, antaranya Abdullah, anak kepada Abu Bakar yang lelaki itu. Ada yang siapkan itu, siapkan ini. Dan antara yang berulang alik untuk memberi bantuan selama 3 malam Nabi dalam Gua Saur adalah siapa? Amir bin Fuhairah ni. Dia yang yaruh, dia kata istilah dia berulang alik untuk memberi makanan, minum. Dan ada riwayat-riwayat yang tertentu. Dan apa yang kita dapat manfaat daripada sini, selain daripada itu, poin tentang Abu Bakar tadilah. Sehingga kan kemuliaan ini Allah rakam dalam Quran dan kekal sehingga kiamat. Iaitulah Allah mengatakan, idhuma fil ghar, ketika keduanya itu berada dalam gua. Gua apa? Gua Saur. Gua Saur ni berhampiran Mekah. Dia di Mekah lah, belum sampai ke Madinah lagi. Gua Saur. Dan idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi, ketika Nabi Muhammad ni berkata kepada sahabat dia. Maknanya Allah mengiktiraf Abu Bakar sebagai sahabat Nabi. Tetapi sahabat-sahabat yang lain tak ada disebutkan begitu dalam Quran. Sebab itu sebahagian ulama mengatakan, siapa yang mengingkari Abu Bakar sahabat Nabi, dia kufur. Tetapi kalau dia mengingkari selain daripada Abu Bakar sebagai sahabat Nabi, contoh dia kata, Abu Hurairah ni bukan sahabat Nabi, dia tak kufur, tetapi dia dianggap sebagai mubtadi' ahli bid'ah. Yang menafikan Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Kenapa Abu Bakar ni kalau siapa ingkar dia sebagai sahabat, dia dianggap sebagai kufur? Sebab mengingkari nas Quran. Sebab Quran sendiri mengiktiraf idh yaqulu li sahibih, ketika Rasulullah berkata kepada sahabat dia, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan kamu bersedih, jangan kamu berduka cita, Allah bersama dengan kita. Itu. So, ulama tafsir, mereka ni dalam tadabbur mereka kepada ayat Quran, mereka fikir, kenapa Nabi tak gunakan perkataan la takhaf, jangan takut, tetapi Nabi gunakan perkataan la tahzan, jangan kamu bersedih. Kenapa? Rupanya mereka jawab. Mereka timbulkan persoalan dan mereka jawab. Mereka kata, Abu Bakar ada 2 perasaan yang dia alami waktu itu. Dia rasa takut. Dan dalilnya, hadis sahih, dia kata kepada Rasulullah, ketika itu mereka tundukkan kepala mereka, bersembunyi dalam Gua Saur, dan ketika itu tapak-tapak kaki musyrikin dah hampir dah. Sehinggalah Abu Bakar kata ke Nabi, wahai Rasulullah, kalau mereka angkat sikit je kaki mereka dan mereka tunduk, pasti mereka akan nampak kepala kita. Lalu Nabi kata, ya Abu Bakar, ma zannuka bi isnaini Allahu salisuhuma. Apa yang kamu sangka tentang 2 orang lelaki yang mana Allah adalah yang ketiga dalam kalangan mereka? Jadi nak risau apa? Allah bersama kita. Jadi Abu Bakar sebenarnya dia takut. Tetapi kenapa Nabi sebutlah tahzan innallaha ma'ana? Sebab perasaan takut Abu Bakar dengan perasaan sedih Abu Bakar terhadap keadaan Nabi pada waktu itu, perasaan sedih lebih tinggi daripada perasaan takut. Sebab Abu Bakar ni hatta dia mendahulukan Nabi SAW dalam bab perasaan dia pun, dengan perasaan Nabi, dia dahulukan perasaan Nabi.
Macam kita cerita ada sebuah hadis dalam Musnad Abi Ya'la dahulu, bahawasanya Abu Bakar pada hari pengislaman bapa dia Abu Quhafah tu, kan Abu Bakar menangis. Lalu Rasulullah tanya, "Ma yubkika ya Abu Bakar?" Apa yang menyebabkan kamu menangis wahai Abu Bakar? Jawapan kita yang klise mesti kita kata Abu Bakar ni happy sebab ayah dia memeluk Islam. Tapi itu bukan jawapan Abu Bakar. Dia kata apa? Dia kata, "Ya Rasulullah, li an takuna yadu ammik makana yadih yuslim wa yukirrullahu ainaik ahabbu ilayya min ayyakun." Wahai Rasulullah, kalaulah tangan yang sedang berbai'ah kepada kamu di saat ini adalah tangan bapa saudara kamu, Abu Talib, dia masuk Islam, dan kamu rasa gembira dengan keislaman Abu Talib, itu lebih aku suka daripada bapa aku sendiri masuk Islam. Perasaan siapa didahulukan? Perasaan Nabi berbanding perasaan diri dia. Dia gembira bapa dia masuk Islam, tapi dia lebih gembira kalau bapa saudara Nabi memeluk Islam. Bapa dia memeluk Islam, kegembiraan pada diri dia. Tetapi bapa saudara Nabi memeluk Islam, kegembiraan pada diri Nabi. Sebab itu kita kata Abu Bakar mencapai tahapan kesempurnaan iman. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW kata, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain." Tidak sempurna iman salah seorang kamu sehingga aku ni, kata Nabi, menjadi manusia yang paling dia sayang. Lebih daripada sayang dia kepada ayah dia, kepada anak dia, dan kepada manusia keseluruhannya. Sama juga dalam peristiwa hijrah ni. Dia sampai kepada tahap sedih dia dengan keadaan yang menimpa Nabi, mengalahkan rasa takut dia terhadap apa yang menimpa diri dia. Itulah Abu Bakar yang juga merupakan maula kepada Amir ibnu Fuhairah. Begitu juga hadirin dan hadirat, yang berikutnya, yang ketujuh, adalah Ubay ibnu Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Ubay ibn Ka'ab ni juga adalah sahabat Nabi SAW yang masyhur sebenarnya. Dia antara tokoh besar dan mulia dari kalangan sahabat. Ada satu pendapat dia yang masyhur dan selalu diguna pakai oleh para ulama', iaitu pendapat dia berkenaan dengan malam Lailatul Qadar. Ataupun yang lebih tepat, berkenaan malam Al-Qadar. Sebab malam tu dah malam, Lailah pun malam juga. Jadi malam Lailatul Qadar ni pengulangan yang tak perlu sebenarnya. Jadi kita sebut Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar. Apa kata dia Ubay bin Ka'ab? Dia kata, "Sesungguhnya aku tahu betul bilakah malam itu, malam tersebut. Malam Al-Qadar. Ia adalah malam yang ke-27. Itulah malam yang Rasulullah SAW perintahkan kami untuk menghidupkan keseluruhannya." Maknanya di sisi Ubay bin Ka'ab, mazhab dia, Lailatul Qadar berlaku pada 27 Ramadan. Dan mudah-mudahan kita mencapai lagi Lailatul Qadar pada tahun hadapan, tetapi dengan suasana yang lebih baik daripada tahun ini, insya-Allah. Dalam keadaan tidak perlu PKP, boleh bertarawih di masjid, berjamaah, bertadarus Quran. Jadi kita menghidupkan. Bukanlah bermakna masa itu tidak bagus, tetapi kurang sedikit. Kita duduk di rumah, kadang-kadang dugaan dia berat sikit nak semayang apa semua kadang. Jadi oleh kerana itu, mudah-mudahan Allah rezekikan kita, insya-Allah. Dan Ubay bin Ka'ab ni juga ada satu kenyataan dia. Dia kata, perkara pertama yang akan diangkat daripada umat ini adalah khusyuk dalam salat. Ni kata-kata Ubay bin Ka'ab. Hampir-hampir kamu akan masuk satu masjid dan kamu dapati tak ada seorang pun yang khusyuk dalam salat mereka. Bayangkan, ni sahabat Nabi. Waktu itu pun dia dah kata dah, perkara yang paling awal diangkat daripada umat Islam adalah khusyuk dalam salat. Jadi sebab itu kita perlu ambil berat dalam hal ni. Ramai dari kalangan kita ni dia tak fokus, tak khusyuk dalam salat dia. Sebab tu saya cadang baca satu kitab namanya Al-Khusyuk fi Salat, ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Nipih je kitab dia. Ibnu Rajab Al-Hambali, anak murid kepada Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Dan berikutnya adalah Amru ibn al-As. Amru ibn al-As juga terlibat dalam sebagai penulis kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah bapa kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As yang masyhur itu. Dan mereka ni berdua-duanya sahabat Nabi. Abdullah tu sahabat, dia pun sahabat. Amr ibn al-As ni pun sahabat. Sebab tu kalau kita sebut Abdullah ibn Amr ibn al-As, maka kita kata radhiyallahu anhuma. Dia dan bapaknya, kedua-duanya Allah redha. Sebab mereka adalah sahabat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya adalah Abdullah ibnu Al-Arqam. Abdullah
ibnul Arqam. Abdullah ibnul Arqam ni familiar nama dia kerana bapa dia berperanan penting pada awal-awal dakwah Islam. Kita biasa tak dengar nama Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Siapa yang belajar sirah, dia tahu marhalah dakwah ni, dia ada pelbagai peringkat. Kita pun dah sebut dalam muqaddimah Mukhtasar Zadul Ma'ad dahulu. Kita sebut ada peringkat yang Nabi dakwah kecil-kecilan dulu, dakwah sembunyi-sembunyi dahulu. Di peringkat awal, Nabi fokus. Dan mereka ni nak dakwah mesti kena ada tempat. Dia mesti kena ada pot. Macam itulah juga kita. Kalau kita ni ada semangat contoh. Tenaga pengajar ada. Penuntut ilmu ada. Tapi tak ada Baitul Salam. Susahlah. Contoh. Kita nak pergi mana? Yalah, bukanlah makna Baitul Salam je ada. Ada juga masjid, surau, semua ada. Tetapi contohnya begitulah. Kita nak tempat. Mesti kena ada tempat. Maka Nabi bertempat dan berpusat di rumah siapa? Al-Arqam bin Abi Al-Arqam radhiyallahu anhu, antara as-sabiqun al-awwalun, antara golongan yang terawal menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan anak dia Abdullah bin Ibnul Arqam ini adalah penulis kepada Nabi SAW, berkhidmat kepada Nabi sebagai penulis. Katibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, boleh kot no, sebab tadi saya start lewat sikit. Ni kita dalam 6 minit tadi. Okey. Dan yang terakhirnya adalah Sabit ibnu Qais ibn Syammas. Sabit ibnu Qais. Ini pendek. Sabit ibnu Qais, dia adalah sahabat Nabi yang juga mulia. Dan beliau ada sejarah beliau sendiri, yang mana beliau ni sebenarnya seorang lelaki yang suaranya keras. Suaranya kuat. Jadi bila dia bercakap dengan kita, bukan bermakna dia sombong ataupun dia maki atau dia tinggi suara. Tak. Memang Allah cipta dia begitu. Secara asal kejadian, memang suara dia kuat. Lalu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Apa kata Allah dalam ayat yang kedua? Ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. Kata Allah dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Maksudnya apa? Wahai orang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kamu tinggikan suara kamu, fauqa sautin nabi, melebihi suara Nabi SAW. Maknanya kalau nak cakap dengan Nabi ni ada adab dia. Jangan jadikan suara kita lebih tinggi pada suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, jangan kamu mujaharah, jangan kamu keraskan suara kamu. Kajahri ba'dikum li ba', seperti mana kamu bercakap sesama kamu sendiri. Cakap sama kawan-kawan, cakap dengan Nabi jangan. Lepas tu Quran kata apa? Antahbata a'malukum, kalau tidak amalan kamu akan terhapus, wa antum la tash'urun, dalam keadaan kamu tidak menyedarinya. Nampak? Disebabkan ada masalah adab, boleh menjadikan seseorang tu amalan dia tak diterima. Walaupun sebahagian ulama dia kata ayat ni sebenarnya adalah semasa Nabi masih hidup saja, ditujukan kepada orang beriman. Tapi sebahagian ulama mengatakan ayat ni kekal hatta selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betul. Itu menyelisihi adab. Itulah kita risau. Sebab yang saya katakan, yang meneladani hal ini, yang beramal dengan hal ini, Imam Malik, yang digelar sebagai Imam Darul Hijrah itu. Imam Malik kan kita tahu mengajar dalam Masjid Nabawi. Dan soalan Abu Talhah tanya, di kubur Nabi duk menjerit-jerit itu ini. Imam Malik ketika dia mengajar, diperlahankan suara dia. Direndahkan suara dia. Sebab waktu itu yang dia baca apa dia? Kitab Muwatta'. Muwatta' ni berisi dengan apa? Hadis. Hadis ni kata-kata siapa? Kata-kata Nabi SAW. Itu maksud Imam Malik. Direndahkan suara dia disebabkan ada suara Nabi SAW. Ada hadis daripada Nabi SAW. Jadi dia mengajar dengan suara yang rendah. Itu pendapat beliau lah. Tidaklah bermakna ustaz lain yang mengajar dengan suara tinggi ni masalah pula. Kita ada sebab kita ajar suara tinggi, tak nak bagi orang tidur. Kalau kita mengajar slow, Allah, orang lagi seronok tidur, hujan-hujan, sejuk pula.
Jadi sebab tu kita ada fiqh kita juga. Tapi taklah bermakna kita menyelisihi tuntutan itu. Tapi yang lebih kuatnya sebenarnya mengatakan itu adalah semasa hayat Nabi. Iaitu semasa berhadapan dengan Nabi SAW sebagai adab kesusilaan kepada Nabi SAW. Lalu Sabit bin Qais ni, dia bila dia dengar ayat tersebut turun, dia lari, duduk dalam bilik, berkurung, tidak bergaul dan tidak pergi bertemu dengan Nabi SAW, sehingga benda itu menarik perhatian Nabi kita SAW. Nabi tanya, apa kena dengan Sabit ni? Nabi tanya, apa kena dengan Sabit? Lepas tu, kawan-kawan kepada Sabit ni bagi tahu. Dia kata, ayat ni turun, cerita tentang jangan tinggikan suara. Dan Sabit ni seorang yang suara dia tinggi, suara dia keras, suara dia kuat. Lalu Sabit ni dia kata, habislah aku masuk neraka. Ini hadis riwayat Bukhari. Dia kata, habislah aku masuk neraka. Dia kata macam tu. Sebab, antahbata a'malukum tadi, amalan terhapus. Kalau dah amalan terhapus, takkan masuk syurga pula. Masuk neraka. Lepas tu Nabi kata apa SAW? Bal huwa min ahlil jannah. Bahkan dia adalah ahli syurga, kata Nabi. Antara penghuni syurga, kata Nabi SAW. Jadi kita dapat nampak bahawasanya siapa yang menyebut Sabit ni sebagai ahli syurga? Rasulullah SAW. Jadi sebab itu kita sebut berulang kali sebelum ini, sebenarnya yang disebut sebagai ahli syurga ni bukan 10 orang sahaja. Tak menafikan yang ke-11, tak menafikan yang ke-12. Antaranya Sabit bin Qais ibn Syammas ini. Sehingga ada lagi hadis Nabi SAW pergi bertemu dengan Sabit. Nabi tanya, ya Sabit, ama tarda an ta'isha sa'idan wa tuqtal syahidan wa tadkhulal jannah? Tak redakah kamu, wahai Sabit, kamu ni hidup dengan penuh bahagia, kamu akan mati sebagai mati syahid dan kamu akan masuk ke dalam syurga? Lalu dia jawab, bala ya Rasulullah. Dia kata, bahkan aku redha wahai Rasulullah SAW. Maknanya Nabi bagi tahu yang Sabit bin Qais ni hidup dia bahagia, dia akan mati syahid dan dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan dia salah seorang daripada penulis kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya merasakan cukup sekadar itu. Kita mula dalam memang mati syahid. Cuma ada memang perbahasan kalau kita kaji sirah Sabit bin Qais bin Syammas ini, antaranya boleh tengok dalam hadis 40 tu, hadis Arba'in yang color biru tu, yang Utsaimin punya syarah. Utsaimin ada ceritakan kisah dia ni dalam kitab tersebut. Dalam syarah hadis 40 hadis Arba'in, Utsaimin ada sebut kisah Sabit bin Qais bin Syammas ni, bila Utsaimin bahaskan tentang bukan semua sahabat yang 10 itu sahaja yang masuk syurga, tetapi ada yang lain sebenarnya masuk syurga. Dan disebutkan juga di situ sejarah yang menyebut memang benar Sabit bin Qais ni mati dalam keadaan syahid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi saya merasakan cukup sekadar itu. Minta maaf jika ada salah silap, terkasar bahasa. Jazakumullahu khairan kepada semua yang sudi hadir dan semua sidang penonton yang menonton secara live sekarang ini, yang sudi share, yang sudi komen dan seumpamanya. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.